Hari ini kami akan menceritakan mengenai proyek akhir kami yang berkaitan dengan PEC 700 yang bertajuk Kampen Kesedaran E-Dagang. Bagi definisi e-dagang e-dagang ini adalah salah satu jual beli barang dan juga perkhidmatan internet. Ia juga dikenali sebagai perniagaan secara dalam talian dan juga perdagangan internet. Latar belakang kempen ini adalah memberi kesadaran kepada peniaga-peniaga untuk beralih ke perniagaan e-dagang. Objektif kempen ini adalah memberikan kesedaran tentang e-dagang kepada peniaga dan orang baru yang baru memulakan perniagaan atas talian. Selain itu, menerangkan tentang platform-platform yang digunakan dalam e-dagang. Objektif terakhir, melahirkan banyak usahawan dengan cara memperkenalkan cara-cara membuat perniagaan atas talian. Dan sasaran pengguna kempen ini adalah kepada peniaga dan orang muda yang baru memulakan perniagaan atas talian. Perniagaan yang dijalankan secara atas talian telah meningkat sebanyak 20.0% pada tahun 2020. Namun, peratus tersebut akan dijangka meningkat pada tahun 2023 berikutan dengan syarikat yang menggunakan jadwal kerja yang fleksibel daripada rumah. Peratus perniagaan yang dijalankan atas talian telah berpeluang pada kadar tahunan sebanyak 3.6% dalam tempo 5 tahun hingga tahun 2023. Perniagaan dalam talian telah berkembang dengan berleluasa sejak 20 tahun yang lalu. Sebagai contoh, penggunaan internet telah diteruskan hingga tahun ini. Bagi platform-platform yang digunakan secara atas talian adalah seperti Shopee, TikTok, Lazada, Instagram, dan juga Facebook. Seterusnya, saya akan menerangkan kepada Anda semua mengenai 6 cara untuk memulakan perniagaan Anda atas talian. Untuk lebih ringkas lagi, sama-sama kita saksikan ke-6 cara tersebut melalui video yang tertera ini. Mulakan pemasaran di media sosial. Untuk menghasilkan pemasaran media sosial yang berkesan, anda memerlukan strategi yang mantap supaya objektif bisnes anda tercapai. Dalam video ini kita membincangkan bagaimana membuat strategi pemasaran media sosial yang berkesan untuk bisnes anda. Saya akan berkongsi dengan anda ilmu marketing asas untuk usahawan muda yang baru melibatkan diri dalam perniagaan, terutama perniagaan atas talian. Tak kisahlah anda berniaga produk sendiri atau menjual produk orang lain, dropship, agent dan sebagainya, anda harus tahu bagaimana teknik pemasaran media sosial yang berkesan supaya anda lebih yakin dengan bisnes yang anda buat. Baik, berikut adalah 5 prinsip utama pemasaran media sosial. Pertama, strategi. Kedua, perancangan dan penerbitan konten. Ketiga, engagement. Keempat, report analitik. Dan kelima, pengiklanan. Kita pergi satu persatu dengan lebih terperinci. Langkah pertama adalah memikirkan strategi media sosial anda. Di dalam poin strategi ini ada 3 persoalan yang anda perlu jelas sebelum anda buat pemasaran di media sosial. Pertama, apa tujuan ataupun matlamat anda untuk platform sosial media yang anda pilih ni? Ada bisnes menggunakan social media untuk naikkan mereka punya brand awareness. Ada juga yang gunakan social media untuk tarik traffic ke website mereka. Dan ada juga yang guna social media semata-mata untuk menjual secara langsung ataupun hard sell lah kiranya. Dan ada juga yang gunakan media sosial untuk create satu community pengguna yang menggunakan produk atau servis mereka. Oleh itu, tak perlulah mereka sentiasa nak mencari pelanggan baru. Jadi, anda dalam kategori yang mana? Persoalan kedua, platform social media apa yang perlu kita fokus? Platform social media yang utama sekarang ialah Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, Snapchat dan sekarang yang popular ialah TikTok. Untuk mereka yang baru mulakan bisnes online, dinasihatkan hanya fokus 1 atau 2 platform yang mana audien anda banyak berkumpul di situ. Tak perlu buat banyak konten di semua platform bimbang jika fokus anda lari dan seterusnya tak ada konsistensi dalam buat konten pemasaran. Persoalan ketiga, konten jenis apa yang anda perlu kongsikan di social media? Adakah konten bergambar atau konten video? Adakah konten anda terlalu formal tentang penggunaan produk yang anda jual ataupun konten anda santai-santai
Rena ada share tentang marketing persona dalam video ini. Yang kedua ialah perancangan dan penerbitan. Pemasaran sosial media bagi anda yang baru mulakan bisnes online dalam skala kecil ialah dengan kemunculan konten anda secara konsisten di media sosial. Pengguna internet buka je social media, nampak posting anda setiap hari. Tapi, apa yang anda nak post? Bila anda kena post? Macam kita post gambar dekat Facebook dan juga Instagram personal. Tapi, untuk pemasaran media sosial ni, kita tak boleh simply post sebarang konten. Kita kena tahu konten apa yang audiens kita suka, yang selalu dapat banyak engagement, dan waktu bila sesuai untuk kita upload posting kita dekat media sosial supaya posting kita tu dapat dilihat dengan lebih ramai pengguna sosial media. Engagement. Engagement ataupun interaksi audiens terhadap sesuatu konten yang kita buat adalah ukuran sejauh mana keupayaan konten kita menarik minat mereka. Sebagai contoh, berapa banyak likes yang kita dapat, berapa banyak komen, DMs dan juga replies yang kita dapat untuk satu-satu posting tersebut. Berapa banyak share dan berapa banyak retweet, berapa banyak klik yang kita dapat untuk setiap posting dan juga berapa banyak mention yang kita dapat untuk setiap posting kita. Engagement adalah kaedah terbaik untuk mengukur sama ada konten yang anda buat benar-benar sesuai dengan audiens anda. Jika anda gunakan Instagram business, Facebook page, TikTok business account, anda boleh lihat analitik engagement tersebut. Saya nak akan terangkan pada next point. Point seterusnya, analitik. Bila anda dah mulakan pemasaran di media sosial ni, anda pasti nak tahu sejauh mana keberkesanan setiap posting yang anda buat. Adakah capaian pelanggan lebih ramai dari bulan-bulan yang sebelumnya? Berapa ramai yang share posting anda? Berapa ramai yang menggunakan hashtag jenama anda? Semua platform media sosial yang profesional seperti Facebook page, Instagram business, TikTok business account, YouTube analytics ada sediakan data engagement audiens terhadap posting yang kita buat. Anda boleh rujuk dari data analitik ini dan buat perbandingan dengan setiap posting-posting anda. Jadi anda akan tahu konten yang mana audiens anda lebih gemari. Poin terakhir, advertising ataupun pengiklanan. Setelah anda dah buat langkah-langkah pemasaran, dari poin pertama, baru anda lebih yakin untuk buat pengiklanan berbayar. Kesilapan ramai usahawan muda, mereka terus buat pengiklanan berbayar untuk dapatkan sales. Sudahnya iklan berbayar tu tak dapat sambutan pun sebab konten iklan tak sesuai dengan target pelanggan anda. Pilihan platform media sosial yang kurang sesuai ataupun anda tak pernah pun tengok report analitik page bisnes anda. Jadi modal untuk anda buat iklan berbayar tu sia-sia sahaja. Kebaikan kempen ini, peniaga akan mendapatkan ilmu tentang e-dagang. Selain itu, peniaga akan mengetahui platform-platform e-dagang. Seterusnya, peniaga akan mengetahui cara-cara berniaga atas talian. Dan akhir sekali akan lebih ramai peniaga yang akan memulakan perniagaan atas talian. Berdasarkan maklumat-maklumat yang telah anda lihat di dalam video tersebut, peniaga akan dapat memilih sama ada ingin menjalankan perniagaan secara fizikal ataupun di atas talian. Seterusnya, ia akan meningkatkan peratus peniaga dalam talian. Dan selain itu, usahawan akan dapat memanfaatkan platform-platform percuma untuk menjalankan perniagaan di atas talian. Dan yang terakhir, yaitu yang terpenting, perniagaan atas talian akan meningkatkan secara berleluasa. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai campaign kami, kamu boleh melayari YouTube kami, email kami, dan juga Instagram. Terima kasih kerana menonton video kami.